meninggalkan zina, kemudian Allah menggantikannya dengan kerajaan dan wanita halal. Allah menyebut kisah Yusuf bin Yakub alaihi salam dalam satu surah yang lengkap. Di dalamnya terdapat banyak pengajaran dan manfaat yang melebihi 1000 buah. Nabi yang mulia ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, tetapi baginda bersabar, dan demikianlah keadaan orang-orang yang bertakwa. Akhirnya, mihnah ujian bertukar menjadi minhah rabbaniyah, kurniaan Tuhan. Inilah kisahnya. Ibu Yusuf alaihi salam ialah Rahil. Dia mempunyai 11 saudara lelaki. Ayahnya mencintai Yusuf alaihi salam. Ini kemudian mengakibatkan iri hati saudara-saudaranya yang lain kerana mereka satu kumpulan, satu jemaah. Namun, bapanya begitu menyayangi Yusuf dan abangnya Benyamin. Apa yang berlaku seterusnya? Mereka meminta ayah mereka untuk membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Mereka berpura-pura menunjukkan keinginan untuk Yusuf menggembalakan bersama mereka, tetapi mereka menyembunyikan sesuatu daripadanya yang hanya Allah yang lebih mengetahui. Maka mereka mengambil Yusuf dan melemparkannya ke dalam perigi tua. Kemudian datang rombongan pengembara. Mereka menurunkan baldi ke dalam perigi dan Yusuf berpaut padanya. Yusuf kemudiannya dijual kepada seorang raja di Mesir. Ia dibeli hanya dengan beberapa dirham. Kemudian apa yang berlaku seterusnya? Allah berfirman, dan perempuan Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Lalu dia menutup pintu-pintu sambil berkata, "Kemarilah." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah berbuat baik kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya perempuan itu telah berniat melakukan hal itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan dengan perempuan itu sekiranya dia tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya. Demikianlah agar kami menjauhkan darinya kejahatan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Yusuf 23 hingga 24. Allah menyebutkan godaan isteri raja kepada Yusuf alaihi salam serta permintaannya kepada Yusuf sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukan dan kedudukannya, iaitu wanita itu berada di puncak kecantikan, kedudukan dan masih sangat muda. Dia kemudian menutup semua pintu untuk mereka berdua sahaja. Dia bersedia untuk menyerahkan dirinya dengan memakai pakaian bersaiz besar yang sangat cantik. Lagipun, dia adalah isteri raja, sedangkan Yusuf alaihi salam ketika itu adalah seorang pemuda yang kacak dan cantik, sudah baligh, masih perawan dan tiada siapa yang dapat menggantikannya. Dia jauh dari keluarga dan kampung halaman, sedangkan orang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan sahabatnya tentu akan malu jika diketahui perbuatan kejinya, sehingga jatuh kehormatannya di mata mereka. Namun, jika dia berada di negara asing, maka halangan itu hilang. Lebih-lebih lagi, dia berada dalam kedudukan untuk ditanya, maka halangan bagi lelaki yang biasanya menawarkan dirinya hilang, dan ketakutannya untuk tidak disambut hilang, dan dia berada dalam kuasanya dan di rumah persendiriannya, supaya dia tahu dengan tepat bila masanya tepat, dan di mana tempat supaya tiada siapa dapat melihat. Namun, terlepas peluang, Yusuf alaihi salam sebenarnya menjaga dirinya daripada perkara yang dilarang. Allah menjauhkan dirinya daripada melakukan perbuatan keji kerana dia adalah keturunan para nabi. Allah lindungi dia dari tipu daya wanita. Dan Allah menggantikannya dengan kekuasaan di bumi, di mana saja yang dia kehendaki. Tuhan memberinya kerajaan. Kemudian, datang kepadanya seorang perempuan yang sebelumnya dengan rendah hati meminta dan merayu agar dikahwininya secara sah. Maka Yusuf pun mengahwininya. Pada malam pertama, Yusuf berkata kepadanya, "Sesungguhnya ini lebih baik daripada apa yang kamu kehendaki dahulu." Wahai umat Islam, fikir-fikirkanlah bagaimana setelah dia meninggalkan yang haram, Allah kemudian menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Oleh itu, Yusuf alaihi salam adalah ketua 7 golongan putera raja yang soleh dan sangat mulia, sebagaimana disebutkan dalam syahihan dari mohor para nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhan langit dan bumi. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, padahal tiada naungan melainkan naungannya. Seorang pemerintah yang adil, seorang yang mengingati Allah semata-mata kemudian menangisya mengalir, orang yang hatinya terpaut dengan masjid apabila meninggalkannya hingga kembali lagi.
Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka berkumpul dan berpisah kerananya. Orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Seorang pemuda yang dewasa terus-menerus beribadah kepada Allah, dan seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang berpangkat tinggi lagi cantik, tetapi dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Penerangan ini adalah ringkasan dari kisah Nabi yang mulia. Sesiapa yang ingin mengetahuinya secara lengkap hendaklah membaca dan merenung surat Yusuf dengan merujuk kepada tafsir Bil Maqsur, khususnya tafsir Ibnu Kathir dan tarikhnya. Wallahu alam.